ونعبدك ونعبدك وعليكم السلام ولك بنعمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan, iaitu duduk dalam radhah min radhi jannah. Antara amalan yang mana kalau kita lihat dalam kedudukan amalan, setiap amalan yang kita lakukan mestilah tidak lain tidak bukan wasilah untuk membawa kita kepada syurga Allah. Bila disebut tentang syurga Allah, sudah pasti sampai kepada Allah lah. Dia tidak boleh dipisahkan ke syurga tapi tidak dengan Allah, tidak boleh. Dia mesti dengan Allah, maka sudah pastilah syurga baginya. Namun kalau kita lihat amalan yang kita lakukan, semua kalau kita tanyalah semua orang yang beriman, yakin bahawa dia beramal itu natijahnya tidak lain tidak bukan membawa dia ke syurga. Dan itu rukun iman jemaah sekalian. Tidak boleh kita nafikan perkara itu. Namun belum tentu sampai ke syurga, belum tentu. Kerana untuk ke syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana nak meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kena beramal. Dia kena kat situ balik. Nah, masuk syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun nak meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan beramal soleh. Beramal soleh yang mana dinyatakan sewaktu kita berada di muka bumi Allah taala ini. Dan amalan yang utama itu jemaah sekalian selepas solat fardu. Yang dikata Imam Syafi'i rahimahullah taala itu adalah menuntut ilmu, talabul ilm. Ini amal soleh jemaah sekalian. Apatah lagi amal soleh ini pula menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW cuba lihat di manakah orang yang menuntut ilmu ini. Kalau orang yang beramal itu ke syurga insya-Allah, namun perlukan kepada pengiktirafan, perlukan kepada penerimaan, makbul, dipanggil begitu. Niat dia ikhlas, kemudian amalannya itu mengikut manhaj yang benar, itu tariq nubuwah. Namun penuntut ilmu ni, kalau benar niatnya, inna amalu biniat. Semua amalan itu masih dengan niat. Menuntut ilmu ni, mas kalian cuba lihat. Nabi SAW nisbahkan kedudukan orang menuntut ilmu ni di mana kedudukan.
Dalam syurga dah. Dalam syurga dah. Apa tu dalam syurga? Sekarang ni raudhah min riyadil jannah. Tak ada lagi amalan yang atas muka bumi ini jemaah sekalian buat duduk dalam syurga. Namun amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini wasilah ke syurga. Jangan tak buat, sebab kalau tak buat macam mana nak dapat rahmat? Sedangkan nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah kena dengan amal soleh. Dan amal soleh itu adalah penyebab untuk mendapat rahmat Allah. Untuk ke mana? Ke syurga. Tapi menuntut ilmu, di mana kedudukan dia? Syurga. Masya Allah. Dan ianya bukan ada setiap masa je mas sekalian. Bukan 24 jam ada. Dia ada ketika dimulai dengan majlis ilmu lah. Ketika padanya ada perbahasan majlis zikrullah. Di dalam dia membahaskan hukum hakam. Membahaskan tentang Allah. Dalam kedudukan ilmu pula, yang utama ilmu itu adalah usuluddin. Asal pada agama, ma'rifatullah, tauhid, wajibal wajib. Maka usahakan mas sekalian di akhir zaman ini untuk kita menjadi orang yang dicatat oleh Allah, oleh para malaikatnya sebagai penuntut ilmu. Bukan pendengar ya. Beza pendengar ilmu dengan penuntut ilmu beza. Penuntut ni dia akan usahakan. Dia ada talib. Talib ini kesungguhan. Penuntut, dia nak menuntut. Orang menuntut, dia ni jangan main-main dia menuntut ni. Kan bunyi lain macam kan. Dia jangan menuntut tu kat gunung jerai, menuntut bunyi lain. Dia jangan dia dengar-dengar je tu, bunyi lain. Kalau nak dapatkan fadilah ataupun kelebihan ilmu itu, maka tuntutlah dia. Apatah lagi telah diberikan keistimewaan ketika kita menjadi talibul ilm, dijamin rezeki Allah. Saya cakap terang-terang sekalian. Jangan berhenti menjadi penuntut ilmu. Jangan berhenti. Berhentinya menuntut ilmu bermula kejahilan. Ni bukti terang depan mata saya berlaku dengan saya sendiri. Saya wallahi saya takkan berhenti menuntut ilmu. Malah ketika saya ambil pengajian qiraat 7 qiraat 14 riwayat dengan Datuk Syekh Salihuddin Umar Qari. 30 juzuk talaki musafahah. Kalimah bil kalimah seorang-seorang. Baca satu ayat orang ambil masa 30 minit mas sekalian. Sebab dia ada 7 imam, 14 riwayat. Baru juzuk 2 baru Al-Baqarah. Tanya kat Datuk, saya dah ngaji kat 3 tahun lebih, 4 tahun. Dengan cuti beliau lah, dengan sebab beliau terlibat dengan kadang-kadang nak musabaqah, kemudian nak lihat tentang tahsil Al-Quran, lajnah tahsin Al-Quran. Kadang-kadang seminggu sekali kelas. Tapi nak bagi tahunya, beliau kata apa? Baguslah mati dalam menuntut ilmu. Tak habis ngaji. Betul, bagus. Tak habis ngaji, mati. Memang. Kita kadang-kadang nak cari amalan. Ingat, amalan tak dikira kalau tanpa kefahaman. Maka letakkan faham nombor 1. Dan rezeki, ni nak cerita rezeki. Rezeki ni apa? Masa tu berkat. Satu masa tu dia boleh buat benda bermacam-macam Allah bagi. Bermacam-macam. Dan Allah bagi kemudahan untuk dipanggil apa? Inovasi. Dia panggil kita nak utilize betul-betul masa. Sekarang sebagai contoh tadi saya daripada Kuala Kangsar. Saya sambung belajar lagi. Pagi dia ada daripada pagi 9 12 ada exam. Habis berkhidmat pergi ada nak minta ruqyah tadi kat area Shah Alam. Balik rumah datang sini balik. Tapi nak ceritanya ketika menuntut ilmu ni saya cakap begitu, bagi terang sekalian. Kalau siapa jagi turun bawah nampak ada jentera kat bawah tu. Wallahi Allah bagi betul-betul waktu saya nak menuntut ilmu. Dan sebelum ni menuntut ilmu dah. Ni khusus yang mana perlukan kepada ulang alik, ada tesis, ada exam. Kita belajar jadi budak-budak balik. Allah bagi kenderaan tu kat bawah tu bernilai 140,000 untuk pergi kursus, pergi kuliah. Rezeki. Memang sebab kita takkan berhenti mengajar dan mengaji. Mengaji pun takkan berhenti, mengajar pun takkan berhenti. Memang Allah bagi jamin rezeki mas sekalian. Masa tak usah cakap lah keberkatan.
Keberkatan masa, lepas tu dengan keluarga, terpelihara elok. Sebab apa? Sebab masa kita letak nombor satu ilmu. Ilmu ni kadang-kadang kita duduk saja pun kadang otak jalan. Cari bahan saja kan. Nampak je duduk saja. Tapi kerja masa kita tu, boleh kata sebahagian besar nak mikirkan ilmu tu. Sebab tu tak boleh kadang-kadang tak boleh buat benda yang tak mengarut tu tak boleh. Sebab kita duk tengah memikirkan ilmu tu, dah kita memerlukan kepada perhatian, perlukan kepada penyusunan, dan kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Rezeki insya-Allah Allah jamin. Kadang-kadang kita nak cari jamin rezeki, tapi kita cari benda tapi tak cari ilmu. Akhirnya apa yang kita dapat? Tiada keberkatan. Kat dunia ni jemaah sekalian, bicara soal dunia, bicara soal keberkatan. Barang dunia semua barang habis, barang sikit. Barang dunia, barang habis, barang sikit. Bertambah dunia bukan banyak atau bertambah dunia jadi sikit. Apa jadi sikit? Kita akan ada masa sikit nanti. Contoh duit banyak. Ingat banyak masa ni. Kalau tak kena gaya, sikit masa. Cuba tengok orang banyak duit, nak senang jumpa ke susah jumpa? Cuba try tengok. Duit payahlah jumpa dia. Oh, payah. Dulu dia senang, sekarang payah. Ingat bertambah tu jadi bagus. Kalau tidak ada padanya berkat. Bertambah tahun kita 2024. Jangan ingat nampak banyak. Bertambah dunia ni sikit. Bertambah umur sikit. Bertambah makan pun sikit juga. Dia akan sikit bukan juga banyak. Dunia ni terbalik. Dunia ni terbalik. Dan sebab apa? Sebab dunia tu sendiri. Sebab Allah pencipta telah menyatakan dunia ni kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Sikit. Jadi, manusia sibuk menambah pendapatan tapi tidak sibuk menambah keberkatan. Sibuk tambah keberkatan, sibuk tambah pendapatan tapi tidak sibuk tambah keberkatan. Walhal, yang memberi kesan di dalam hidup ini bukan pendapatan yang banyak, namun keberkatan yang banyak. Jadi yang nak tambah banyak keberkatan, tambahkan pada permulaannya itu dengan masa. Tambah keberkatan dengan masa, dengan meletakkan masa, sibuk dengan ilmu. Khalas. Titik kat sini masalah. Ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid itu nombor satu. Tauhid ni perkara ilmu yang tidak boleh lekang dalam hidup kita untuk kita kaji dan kita syarahkan dia. Kemudian tentang kehidupan. Ilmu tentang kehidupan. Malam ni alhamdulillah kita dah habis pun Musad 91. Hakikat kehidupan. Malam ni kita buat khulasah sepintas. Daripada cerita pada awal sampai habis khulasah. Khulasah ni kesimpulan kitab. Ilmu keduanya kita kena perhatikan kehidupan. Ramai hari ni kehidupan kalau tidak dikaji dengan ilmu yang benar, kehidupan dia akan tunggang langgang. Wallahi mas sekalian. Hari ini kehidupan sebagai contoh. Nak tahu tunggang langgang tak tunggang langgang? Kita akan nampak kepada nombor satu yang akan memberi kesan besar dalam prestasi hidup seseorang itu adalah dengan perhubungan. Perhubungan apa? Perhubungan rumah tangga. Isu rumah tangga zaman ni isunya bukan buat main. Isunya membawa kepada kepincangan. Dari segi pemahaman tak betul, dari segi soal rezeki tak faham, dari soal tugas pun kucak-kacir. Lain-lain sekali yang ada hanya suami isteri tapi tidak ada bonding, tidak ada penyatuan hati. Tak ada. Nak bersatu kena ada ilmu mas sekalian. Penyatuan. Sebab tu sebagai contoh kenapa ilmu tauhid tu penting. Kerana untuk melihat kesepaduan, penyatuan kita ni hamba ni, kita mampu tak menuruti segala suruhan Allah. Itu kena tauhid. Kalau tidak ada pemahaman tentang tauhid, kita akan mampu tunduk dan patuh. Itu tauhid. Mengesakan Allah Ta'ala. Kalau dia tak kenal Allah yang maha ada, al-mawjud, nanti kita akan masuk juga pada perbahasan sifat 20, sejarah dan kupasan akidah. Kat sini saya akan bawa karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan. Kita akan bawa dan kita kaitkan dengan mentauhidkan kehidupan. Kita dah belajar tentang hakikat kehidupan ni. Kita akan bawa kepada bahasan mentauhidkan kehidupan. Tapi kita mendalami perbahasan sejarah sifat 20. Bagaimana nak kaitkan? Cuba lihat. Tengok kehidupan. Tauhid dan kehidupan.
Tak ada tulis dalam ni. Saya tengah syarahkan. Kita last kali Muskat 91. Itu nanti saya syarahkan. Sebab kita tengok Muskat 91 ni melatih jiwa akan sentiasa melihat zat kekuasaan Allah. Cuba lihat. Perengan yang atas. Dan kita lihat surah Baqarah ayat 115 ini berbicara soal kiblat. Namun ibrah yang kita nak bawa adalah perbincangan tentang ke mana pun kita hadap, maka di situ adalah kekuasaan Allah SWT. Baik. Dalam kaitan tentang kehidupan, yang mana nak menyatukan. Menyatu ni kena faham. Yang ini perbahasan satu ni, saya bagi contoh, rumah tangga yang bersatu. Kepimpinan yang bersatu. Kita ni semua kena bersatu. Apa maksud bersatu? Tauhid, kan? Tunggal. Tauhid, menyatukan. Mengesakan. Kalau dalam perbahasan tauhid, mengesakan. Kita akan tunduk dan patuh akur akan segala apa saja yang telah dimusyawarah atau apa saja telah disepakati akan hala tuju sesuatu perkara itu. Sebagai contoh, rumah tangga yang bersatu padu. Dia mengikut siapa dia punya uli amri, ketua dia. Amir dia suami. Okey, isteri ni bersatu dengan suami tu. Dengan cara mana? Dia tidak akan cakap belakang, dia tidak akan downgrade suami belakang-belakang. Dia tak akan meremehkan suami depan anak, dekat depan kawan langsung tak bersatu. Malah setiap ada keburukan, keaiban dia tutup, bersatu. Itu nama bersatu, maknanya dia akan menutup. Sehingga orang nampak, dia keluarga ni nak cucuk sikit pun tak boleh. Perfect everything. Padahal macam-macam lah dalam tu kan. Tapi dia bersatu. Itu maksud bersatu. Okay. Jadi bila memahami tentang bersatu, yang mana yang mampu bersatu itu hanya bertauhid. Kalau kita lihat, yang ini dengan melihat dengan pandangan yang satu. Pandangan satu ini pandangan yang membawa kepada kekuasaan Allah SWT. Kalau rujuk kepada perbahasan akidah, tauhid sifat 20, nanti kita akan bahas insya-Allah pada masa yang tiba nanti. Saya ambil satu sifat al-wujud. Sifat 20 yang pertama nafsiyah. Al-wujud. Nah, kita faham dah tak? Siap boleh nyanyi kan sifat 20? Tahu dah. Tahu dengan faham, dua benda beza. Tahu dengan menghayati, dua benda beza. Baik, cuba kita lihat apabila kita nak mendalami tentang penghayatan. Okay. Al-wujud bil makna dengan maksud, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala alaih, yang menulis kitab Fiqhul Akbar, karya akidah yang pertama, yang kurun kedua hijrah, menangkis persoalan-persoalan Mu'tazilah, berbicara soal sifat-sifat Allah, sudah wujud. Itu ulama salaf ni mas sekalian. Ulama salaf ni ulamanya 200 ke 300 hijrah, hingga ke 500 hijrah abad. Kata beliau, al-wujud bil makna amantu billah. Amantu billah. Ada hadis Nabi SAW tentang amantu billah? Ada. Amantu billah summa istaqim. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah ini? Kalau rujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, dia mengatakan al-wujud bil makna al-mawjud, yang ada. Jemaah sekalian, dalam hidup ni, saya tengok dalam hidup ni, hidup ini kita boleh simpulkan sama dengan, kalau orang tanya, hidup ni apa? Tak usah cerita panjang, tapi ceritakan dulu intipati dia. Hidup ini adalah ujian. Itu je. Hidup ini adalah ujian. Ujian ini untuk apa? Menyatakan iman. Solat menyatakan apa, iman sekalian? Iman ke? Belum. Baca Quran menyatakan iman ke? Belum. Perbuatan yang kita buat menyatakan apa? Itu menyatakan suruhan. Iman dinyatakan dengan apa? Ujian. Qalu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Surah Al-Ankabut ayat 2.
Bila kita berkata kita beriman, ya semua kita wajib berkata beriman. Jangan cek pasal kata saya tak beriman. Bila kita menyatakan aku telah beriman, kata Allah ketika kita mengatakan amantu billah, qalu amanna, Al-Ankabut ayat 2. Wahum la yuftanun. Kemudian kamu dibiarkan tanpa ada cubaan. Nah, nampak? Iman dinyatakan dengan cubaan. Allah nak cuba kita dengan apa? Cubaan kita dengan apa? Kita pun tengok cerita Piramli. Cobaan. Duk bertapa dekat hutan. Kan? Kita nampak cobaan tu gangguan-gangguan buruk. Cobaan itu terdiri daripada baik dan buruk. Baik pun cobaan, buruk pun cobaan. Kita lebih nampak buruk dari cobaan. Kita pun bagi nasihat sabar. Sabarlah mak. Suami kamu tu bukan gimana pun. Kahwin 2 je. Sabarlah. Cik. Betul? Kak Long belakang tu. Ciri-ciri wanita solehah tu. Ada satu kali tu video tu. Orang buat video apa respon kan, apa panggil apa, video respon, apa nama dah, dia buatlah kan, dia komen lah video orang tu, kawan tu suami dia kahwin lagi, yang cakap tu perempuan, pumpang cerita, ini ujian untuk dia. Awak ingat yang buruk tu je ke ujian. Habis tu nyawa dan suami seorang, isteri seorang duk mengadap depan muka tu, duk kuili-kuili ke mana macam belangkah tu kau ujian. Suami saya baik, dia baik, suami saya baik, dia baik sangat. Dia sanggup terima saya macam-macam. Saya perangai mengajuk jalan sampai ke kubur pun dia ikut saya. Kan? Jalan kaki tu kan. Jangan dibuat berat nanang. Malu dia orang buat pengajian itu. Tapi itu okey tu, selagi bulan suami kena jalan kaki tu kan. Nak cari suami yang penyabar, Ustaz. Sebab apa? Sebab saya ni buruk perangai. Biarlah suami saya baik, boleh terima saya yang buruk. Dah tu kalau kamu yang buruk, kamu masuk neraka. Suami yang baik masih surga. Apa benefit dapat suami yang baik kalau kita tak berubah jadi baik? No function. Lebih baik dapat suami yang buruk kita jadi baik. Tu Asia dapat suami Fir'aun. Siapa kata mesti kena dapat suami kiriman Tuhan? Semua suami kiriman Tuhan. Tapi Ustaz, suami saya kiriman syaitan. Perangai, ya Allah. Itu kena hasutan syaitan. Rumah tangga yang dah kena hasut oleh syaitan. Iblis. Masa awal-awal kahwin elok semuanya. Bila dah kahwin macam-macam. Yang halal jadi haram. Hati-hati. Kita yang dah kahwin ni, yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Kat luar tu haram jadi halal. Kat dalam tu halal jadi haram. Dapat suami baik, ujian tak apa. Wa ilaina turja'un. Kembali tak kepada Allah. Dapat suami baik, makin taat ke tidak? Ke makin ambil kesempatan atas kebaikan suami? Yang suami jahat, tentu-tentu dah duk mengadap jadah, mengadap Quran, cari tadabbur, apa pesanan Allah dekat aku ni. Kan? Kalau suami baik, tak tadabbur dah. Duk ngenong suami ya. Macam inilah suami yang didambakan oleh wanita katanya. Patut dia dapat suami baik pun kena taat bertambah-tambah lagi. Sebab baik. Baik ke buruk ke yang dinilai tambah taat ke tidak. Itu ya. Bukan kira baik buruk tu. Kira kita baik ke tidak. Itu ujian. Itu ujian. Jadi nak melihat beriman kita kepada Allah, kita melihat qada dan qadar berlaku itu, kita melihat kekuasaan Allah. Melatih jiwa agar senantiasa melihat zat kekuasaan Allah. Bermaksud zat kekuasaan Allah tu yang wujud. Zat.
Yang wujud itu hanya kuasa Allah. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Jangan minta ke orang baikkan suami kita. Jangan minta dekat kawan sebelah baikkan suami kita. Jiran sebelah baikkan suami kita. Dengan cara apa? Buat forum perdana. Buat grup. Macam mana? Kau ceritalah sikit apa macam mana kau handle suami kau. Aku kalau suami macam ni aku ceraikan je suami tu. Isteri ceraikan suami tu. Tengok main. Geng-geng apa? Geng-geng peluah perasaan. Ramai grup dia. Tak payah. Nampak kekuasaan Allah nak uji. Allah nak uji. Itu nama melatih untuk melihat kekuasaan Allah. Kemuncak kepada pembentukan akhlak terpuji. Sebab perbahasan kehidupan kita ini bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. 4 sifat wajib, sidik, amanah, fatonah, tablik. Dan kita sudah masuk ke perbahasan tablik. Tablik ini adalah menyampaikan apa yang telah kita dipertanggungjawabkan, lalu kita sampaikan. Apa yang nak disampaikan dalam hidup ni jemaah sekalian, bukannya sampai 30 juzuk yang kita hafal. Silakan kalau boleh baca. Bukan hadis yang kita nak sampaikan beribu-ribu hadis yang kita hafal. Bukan apa ilmu yang kita telah pelajari dalam tulisan, dhabit tulisan. Tapi yang nak disampaikan perangai. Tak guna mengaji, saya cakap terang kalau anak murid saya lah sekolah. Kamu nak ngapal Quran, tapi perangai kamu kalau sampai orang pandang serong, sampai orang kata macam ni ke mengaji Quran, siap kamu. Ni sekolah agama. Nampak? Kamu keluar mana pun agama ni bawa. Bukan orang tanya kamu ni sijil tinggi mana, Quran hafal banyak mana, memang tanyalah juga. Tapi itu sekadar nak berbual. Bolehlah muqaddimah ta'aruf, tapi lepas tu kalau dia duduk dengan kita dia perhati. Ya anak awak tu kata mengapa Quran, tengok muka masam macam jalan orang tu tegak je. Makan tak sebingkan letak atas meja. Tengok bilik sepah. Cakap ya Allah tak ada yang elok. Duk main game 24 jam. Ada mana orang cakap mana Qurannya? Elok lagi kawan yang tak mengapa, tapi duduk jalan puan tu nunduk. Pantang tengok sepah kutip. Kan? Cakap pun elok bergaluh elok. Senyum dia jumpa. Dan itu semua kerana apa? Ilmu lah. Tak ada ilmu tak boleh jadi macam tu. Tapi nak bagi tahunya ilmu tentang apa? Dimulai dengan tauhid tadi. Ya ini melatih jiwa untuk melihat kekuasaan Allah. Latih jiwa nak melihat kekuasaan Allah. Dengan cara mana? Kita dah bincangkan sebelum ini. Yang mana dalil yang pertama dimulakan dalam hidup ini ketika Nabi diwahyukan oleh Jibril alaihissalam, iaitu Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada sekalian kejadian. Ataupun bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh alam. Nah, dah buruk siapa yang jadikan jemaah sekalian? Allah. Baik siapa yang jadikan? Allah. Sebab itu ada doa yang Nabi ajar dalam maksurat, iaitu doa berlindung daripada kejahatan keburukan yang Allah jadikan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ustaz, Allah jadikan buruk Ustaz. Iya, Allah nak uji kita. Itu saja. Allah jadikan tak bermakna Allah redha. Macam tukang masak lah. Tak semua yang dia masak, dia makan. Tapi memandangkan dia ni tukang masak profesional, master segala masakan. Cakap masakan apa yang dia nak masak. Semua dia boleh masak. Tapi dia makan tidak? Tak. Manakah Allah itu sifatnya sempurna, maka semua perkara Allah jadikan. Baik buruk pun Allah jadikan. Kerana Allah itu maha sempurna. Maka ketika keburukan yang Allah jadikan, maka apa yang kita kena buat? Berlindunglah daripada keburukan itu. Nah, janganlah memburukkan. Sebab tu tengok orang buruk, perangai buruk, jangan dikutuknya, jangan dimakinya, jangan dihinanya, didoakannya. Sebab tu perangai buruk itu jangan disebar-sebarkan, nampak aib orang ditutup. Tak ya. Atas izin Allah berlaku begitu, Allah nak uji
si tukang tu, si pembuat itu, Allah uji dia lah keburukan tu ada, kenapa dia tak gunakan akal dia untuk menjauhkan. Allah dah bagi ilmu kat dia kan. Tapi Allah tahu perkara itu. Maka ketika tahu yang menjadikan itu Allah, maka jangan digembar-gemburkan, ditutup. Malah ketika kita tahu yang menjadikan itu Allah, terus doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada simpulan-simpulan itu, ya Allah. Aku ternampak dia buat buruk, ya Allah. Bukan bagi tahu ke orang. Kau tahu tak? Lah, kau tak tahu ke? Aku tahulah, aku tengok. Yang kawan tu, ya ke? Yang kawan tu dapat sanad daripada dengar. Yang kawan tu dapat sanad daripada tengok. Dua-dua tahu apa. Seorang mendengar pun 2/5, yang menengok pun 2/5. Habis pahala dia. Muflis dia kat sana. Dia tengok kawan tu buat buruk. Dia ni tak adalah buat buruk macam kawan tu buat. Tapi dosa buruk tu bubuh kat dia. Pahala baik tu bubuh kat kawan yang buruk tu. Kan tak cerdik tu. Nah, dia nampak orang tu buat buruk. Buruknya perangai. Ya Allah. Aduh, siap ada bunyi belakang, echo. Macam itu bunyi tu. Astaghfirullahalazim. Panjang. Elok-elok dia. Apa dia? Buruk kawan tu bubuh kat dia. Baik dia bubuh kat kawan tu. Elok. Tu. Ya memang tu belum kira Allah buka aib nanti kat sana. Kat sini Allah tutup. Allah tak buka aib kat sini. Kat dunia Allah tak buka. Melainkan kita buka sendiri. Atau orang yang dengki buka. Nampak? Jadi kalau dah nampak kekuasaan Allah, akhlak dia terpuji. Sebab dia lihat semua dengan kekuasaan Allah. Maka dia akan jaga kalam dia. Orang yang nampak kekuasaan Allah, dia tak akan cakap sebarangan. Macam contoh masuk hutan. Kan kita dipesan jangan cakap sebarang-sebarang, mulut jangan celupa. Sebab apa? Kau tak tahu hutan ni macam-macam ada. Kau nampak ke? Memanglah tak nampak. Tapi jangan. Boleh pula kita cakap lah. Jaga cakapan. Dah tu, ke alam yang milik Allah ni, sesuka hati dia cakap. Sama juga. Kita tak boleh cakap sebarang-sebarang. Tak boleh nak mengata sana, mengata sini. Tak boleh. Sebab apa? Sebab semua ini ujian untuk Allah. Allah jadikan untuk kita. Tengok pengantin, datang rumah, pergi pengantin, rumah kahwin. Kau tengok tu. Awak tak sama. Dah mula. Nak komen. Awak tak serasi. Cinta ni memang buta ya. Dia komen semacam dia. Macam dia tu serasi sangat dia kan. Ini mulut. Tengok, lah ini je kehidangan dia. Dengar kata pergi, ya buat ni. Oh Allah, geng-geng joyah ni. Geng joyah ni kan. Jangan. Orang yang nampak kekuasaan Allah, dia akan jaga. Sebab dia tahu tempat ni berkuasa. Macam itulah ibarat. Tempat ni jangan cakap main. Kalau terlajak kata, jangan cakap pasal. Macam itulah. Sama macam kita dekat Mekah dan Madinah. Cuba tengok. Kita jaga sungguh cakapan. Betul tak? Selipar hilang pun keluar Masjidil Haram. Selipar hilang. Alhamdulillah. Baru beli. Tengok selipar. Alhamdulillah hilang dah selipar. Ya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal. Sekali hilang kat sini. JK mana JK mana? Ni tak guna datang masjid, niat tak betul. Amboi, marah ke kawan tu. Kalau kat Mekah, alhamdulillah. Kan? Orang siku pun, Allahu Akbar, ya Allah, ini apalah dosa-dosa aku ini. Kan? Boleh pula, sebab apa takut kat tempat tu mustajab. Dah tempat lain tak mustajab. Mustajab juga. Tinggal lagi Allah tak cash on the dot lah. Tapi meter reading jalan. Dosa jalan. Cakap buruk, dosa. Cakap baik, pahala. Cakap buruk, dosa. Cakap baik, pahala. Dah tu, diam kalau tak nak cakap yang baik. Diam. Nabi ajar. Falyakul khairat aw liyasmut. Wallahualam, aku tak tahu nak komen apa. Tapi zaman sekarang, tak takut tengok orang komen. Ya Allah. Dia talanya, ulama. Sedap dia kata. Alah, aku tahu dia dulu siapa. Cakap sedap. Takut kita takut.
Bukan kata ulama lah, kadang-kadang kita tengok orang tu berubah kan. Orang tu berubah nak jadi baik. Kawan ni datang buka buruk dia dulu. Sebab apa? Aku tahulah dia dulu siapa. Sekarang dia baru nak baik. Oh, sedap je kat kita. Nak ikutkan, amalan dia terimalah. Kau je masih buruk lagi sebab masih nampak buruk yang dulu. Mana dia ni yang bercakap masih duduk pada yang lama lah. Orang yang nampak baik sekarang ni, maksudnya Allah dah delete yang dulu dah. Sebab tu jangan sesekali kita duk seronok dengan yang buruk yang lama. Malah kena ada sifat benci untuk kembali kepada keburukan itu. Itu ciri taubat. Ciri taubat ni apa? Dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan. Benci. Jiwa kini hanya telah tertumpu pada melihat kesempurnaan ciptaan dan kejadian Allah SWT dan setiap segi kehidupan. Nampak? Dalam bab tabligh ni mas sekalian, yakni menyampaikan kesempurnaan. Allah nak kita memuja-muji dia. Wa rabbaka fakabbir. Takbir, takbir. Besarkan Allah. Jangan besarkan masalah. Ni ilmu kehidupan ni mas sekalian. Hidup ni, masalah banyak. Sebab hidup memang masalah. Apa tu masalah? Persoalan. Persoalan. Sebab apa? Sebab hidup ni tak sempurna. Mana ada sempurna hidup ni? Tapi cuba tengok. Bila dia lihat dengan iman, yakni jiwa yang melihat kekuasaan Allah, al-mawjud tadi, yang wujud hanya Allah, amantu billah, yakin. Semua ini ciptaan Allah. Manusia buruk pun ciptaan Allah, manusia baik pun ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk melihat ayyukum ahsanu amalan. Nak tengok siapa baik, yang terbaik amalan. Yang terbaik amalan, dia akan membawa kepada Allah, mengesahkan Allah Ta'ala. Kita kalau lihat kejadian yang direct daripada Allah, yakni Allah jadikan secara langsung, sebagai contoh alam. Kan? Kita pergi jalan-jalan, tuan-tuan kan? Cuti ni kan, itu hari pergi berjalan tak? Pergi berjalan. Ada tak dengar komplain tentang orang komplain laut? Ada. Aku datang laut macam itu, je rupa flat. Ada? Ada. Ada orang komplain pokok. Pokok ni mengurutu badan dia. Dia tengok kadang ada orang buat apa video tu kan, VT pergi daki gunung lah. Kadang pokok tu pelik-pelik rupa lah. Sengit sana, sengit sini kan. Ada orang komplain? Tak ada. Ada orang komplain batu-batu bersepah kat sungai. Apa bersepah batu ni tak bersusun? Tak dibawa orang kalau dia komplain dia gila kan, jangan main. Dia gila gambarnya. Mana majlis mana ni batu sungai bersepah-sepah ni? Tak ada. Awan tidak bentuk simetri, tahu simetri? Petak kiri macam ni. Ni simetri. Simetri ni tiang ni sama, kiri kanan sama. Tuan-tuan, awan tak sama, tak pernah yang sama. Sengit sana, sengit macam tu. Ada orang tengok awan, apa sengit-sengit ni? Kenapa tak ada komplain? Sebab tahu Allah buat. Berani komplain, try. Nampak petir tu. Dah tu diri kita ni siapa buat? Kalau kejadian alam yang nyata alam semula jadi, nama adat semula jadilah. Walhal kalau kita perhati bukan semula jadi, Allah jadikan. Alam ni semua yang kita tengok berhabis-habis duit pergi jalan-jalan tu. Wallahi mas sekalian, alam yang paling indah adalah alam manusia. Khalaqal insana min alaq. Allah jadikan daripada segumpal darah tu, dan Iqra wa rabbukal akram. Allah suruh baca dengan kemuliaan. Manusia ni lah semula-mula kejadian Allah jadikan. Sebaik-baik kejadian. Ahsani takwim. Tiba-tiba sebaik-baik kejadian, itulah yang banyak komplain. Terutama pasangan. Pasangan. Kenapa banyak komplain? Sebab tak ingat Allah. Itu je. Kenapa kita tak komplain alam? Sebab kita ingat Allah. Tengok diri, lupa Allah. Sebab tu hidup ni bukan komplain. Sebab tu pasangan ni, tak jauh. Iblis pun tengok Nabi Adam AS, lupa dah. Jangan main. Manusia ni, Allah jadi ujian dia. Kita tengok manusia boleh lupa Allah. Walhal pada manusia itulah Allah suruh baca Iqra wa rabbukal akram. Baca kemuliaan.
Iblis tengok Nabi Adam AS lupa terus bahawa Nabi Adam AS itu dijadikan oleh Allah. Sehingga dia berani komplain Nabi Adam AS. Wa khalaqtahu min turab. Dia dijadikan pada tanah. Aku dijadikan pada api. Oh, dia punya sombong. Nampak? Dia remehkan kejadian Nabi Adam AS. Berapa ramai orang remehkan orang sekarang? Remehkan pasangan, remehkan suami. Itu sifat sombong, Mas sekalian. Meremehkan orang, itu sifat sombong, tak cium bau syurga. Lagilah meremehkan kadang. Meremehkan orangnya, Allah suruh muliakan. Anak remehkan mak. Mak dulu apa tahu? Mak dulu apa tahu? Sekarang zaman model lah mak. Dia remehkan mak dia. Isteri remehkan suami. Awak apa tahu? Tahu makan dia. Nah, apa tahu tu? Dia marah. Kadang suami pula marah. Awak apa tahu? Tahu minta dia. Pula, dia tahu makan, dia tahu minta. Kenapa? Udah bergaduh rumah tangga. Padahal rumah tangga, bila berpasangan, itu sepatutnya komplimen. Komplimen ni melengkapi. Alam ni, Allah jadi, kenapa kita tak nampak berpisah? Sebab semuanya melengkapi. Awan dilengkapi dengan langit biru, dengan laut, dengan pokok, batu tadi ada air. Dia lengkap. Itu kesempurnaan. Begitu manusia melengkapi. Komplimen. Bahasa Jawa apa? Komplimen. Silap bawa jadi komplainment. Komplain dia kerja. Patutnya komplimen. Dia tak komplainment. Komplain dia kerja. Baik, maka bila dia nampak kesempurnaan pada kejadian, maka datang dalam hatinya jiwanya tenang. Ni kata tabligh ni perbincangan jiwa ni yang tenang. Tenang hatinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nak dapat jiwa tenang ni bukan sebut Allah, 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 Allah. Kadang sebut Allah tu lagi dia menjerit. Amin. Allah, Allah tu. Marah. Kena saka, kena sampuk tu ternyata bahasa. Dia lagi kuat sebut Allah. Dia bukan sebutan bil lisan, tapi sebutan bil iman. Dengan hati yang faham macam ini, kita syarahkan satu-satu. Biar hati itu terbuka, nampak. Nampak, dia yakin, tenang pun sampai. Maka orang yang tenang, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Yang mana padanya, innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amilus solihat. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala balasan di sisi Tuhan mereka. Pahala. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kebimbangan dari berlaku kejadian tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Orang yang sudah Allah nampakkan hatinya dengan kesempurnaan kejadian Allah, pertama dia akan dapat pahala yang banyak. Sebab apa? Dia jaga mulut, dia jaga amal dia. Kemudian Allah cabut kebimbangan dalam hati dia. Dia tak ada wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada kebimbangan. Hidup ni jemaah sekalian, apatah lagi akhir zaman ni. Kan kita masuk 2024 ni. Bersiap sedialah. Kabaran-kabaran membimbangkan akan keluar. Mulalah pakar tu keluar, pakar ni keluar. Di situ lah macam-macam. Sedangkan Nabi SAW suruh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pergi ke China untuk berdakwah, yassiru, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan kau nyusahkan. Wabashiru wala tunafiru. Kabarkan berita gembira, jangan bimbangkan orang. Ni kadang kita cerita kebimbangan, ya Allah. Macam besok nak kiamat, cerita. Walhal sepatutnya nak dibimbangkan kiamat. Itu pun, tengok orang beriman. Orang beriman, jika benar hatinya melihat kuasa Allah, Allah cabut kebimbangan. Kerana apa? Dia sibuk dalam amalan, sibuk melihat kekuasaan Allah. Dia bimbang kepada perkara yang lebih Allah murka. Itu. Aku ni hati ni nampak tak kuasa. Hari ni aku dah puji Allah belum? Hari ni dah puji Allah belum? Kalau kita kata ini dah selawat kan? Betul, selawat cantik. Kita kena selawat kepada Nabi SAW kerana Nabi yang memperkenalkan kita kepada Allah SWT. Soalan seterusnya, kita dah puji Allah pada hari ini. Selip mata tadi dah puji Allah. Dah Ustaz, betul ke puji? Puji ni apa dapat? Tenang, seronok. Hujan, oh yes hujan. Oh sedapnya hujan. Ya Allah, hujan.
Ni hujan pula. Allah, baru nak pergi ni. Hai Allah. Cancel lah program. Hujan lah pula. Hujan lah pula. Bila panas? Panas betul lah. Hujan salah. Panas salah. Yang uji dari hati. Tengok langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, cantiknya langit kau buat, ya Allah. Tengok alam, cantik. Tengok diri, Nabi ajar, cantik diri ni. Bukan tengok apa yang aku ada, aku tak ada benda dah pun. Itu nampak. Tak ada apa dah lah. Dia tak tahu telinga dia, mata dia, mulut dia lagi mahal daripada semua dunia ni. Sebab tu kena sentiasa puji Allah. Wa rabbaka fakabir, besarkan Allah. Hati dia tenang dan tidak berduka cita. Dan kesimpulan pada pengajar kita malam ini, hanya jiwa-jiwa yang tenang saja mampu menterjemahkan maksud ayat di atas pada keseluruhan hidupan mereka. Iaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingat Allah hanya dengan mengingati Allah. Hati menjadi tenteram. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah. Jiwa menjadi tenteram. Kita ni masalah ada, resah tiada. Masalah ada, resah tiada. Sekarang ni nak selesaikan masalah, hilangkan dulu resah. Ini tips ni tak ada jumpa kalau tak kaji hakikat kehidupan. Belum tentu senang, dia tenang. Ni pegang ayat ni tuan. Belum tentu dia senang, dia tenang. Belum tentu dia susah, dia resah. Boleh faham? Pening kan? Macam pening. Ini namanya keunikan perbahasan kita. Belum tentu dia senang, dia tenang. Belum tentu dia susah, dia resah. Senang, susah, cerita luaran. Tenang, resah, cerita dalaman. Allah uji dia susah, tapi hati dia ingat Allah, dia tenang. Allah uji dia senang, tapi hati lalai daripada Allah, dia resah. Tentuan jalan sekarang, relax, betul tak? Okey, kita tengok. Mam, bagi seorang, sejuta seorang, okey kot. Tengok keluar sekali, kiri kanan mandang, macam ada orang nak curi, dia rasa. Sekarang kenapa jalan boleh senang? Baru Allah uji ada sejuta nak poket dah jalan. Rasa nak kena ada bodyguard from Beijing katanya. Sekarang rasa macam sejuta lagi mahal pada diri. Walau sejuta tu ketah je. Kalau yang bawa main jenis ikat-ikat bandel lah. Sekarang main ni je. Ngek je kan. Nampak? Dulu kita relax. Tapi bila ada barang berharga sikit. Tak tidur malam dia buat. Sekejap bangun tengok. Ada lagi. Sekejap bangun tengok. Kalau cerita rupa tak payah ada lah tuan-tuan. Tapi kalau nak ada tapi tak resah, silakan. Itulah lebih hebat. Dia ada dunia tapi tidak meresahkan dia. Jangan ingat nak hilangkan resah dengan ada dunia. Wallahi, orang yang ada dunia lebih resah daripada orang yang tiada. Inilah zuhud. Orang zuhud adalah orang yang ada dunia tapi hatinya tak resah. Ada dunia tak resah. Yalah, risau kereta cala. Minyak pula cat berapa contoh kan. Kalau orang rasa sekarang tak kenal lah parking kat bawah tu rasa. Letak dalam rumah tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana pakai motor besar ni, saya jumpa dah berapa pesen orang motor letak dalam ruang tamu. Ya Allah. Tuan rumah duduk luar, motor duduk dalam. Ada saya cakap dia berlaku tuan. Minta maaf cakap. Pakai motor besar, jiwa tak besar. Untuk apa? Pakai kereta besar, jiwa tak besar untuk apa? Nak pakai kereta besar, jiwa mau besar. Jiwa mau besar. Besarkan jiwa dulu. Baru ambil dunia ni. Kalau tidak, dunia ni akan hancurkan hati kita. Tu cara dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak rumah besar, silakan. Tapi bila dah besar rumah nanti, apa kita fikir? Tu yang kena tanya. Sebenarnya resah-resah bukan kerana keadaan susah senang kita.
Resah kerana kita terhijab daripada ingat Allah. Pegang dia. Jadi minta ke Allah, ya Allah, aku susah dan aku resah. Resah aku ni, aku terhijab daripada ingat engkau ketika susah. Tolong aku untuk ingat. Ingat Nabi ajar doa untuk minta tolong untuk ingat Allah. Jangan ingat Allah tu senang. Allahumma a'inni ala zikrika. Tengok, ya Allah, tolonglah aku untuk ingat engkau. Susah untuk ingat Allah ni. Bukan perkara senang. Susah. Jadi apabila keseimbangan di dalam melihat segala penciptaan alam terzahir pada penglihatan mata basirah. Ini semua perbincangan mata hati, ainul basirah. Maka akhlak yang terpuji akan terzahir kerana jiwa yang tenang akan membentuk persekitaran yang tenang. Jadi bila kata hati itu dah tenang, mata tengok pula dengan iman, dia tengok walaupun Allah uji keburukan. Saya ada satu video orang uji banjir kan, yang terbaru ni kat Kelantan mana dah. Saya kagum lah sebab apa dia tengah dalam banjir tu kata apa dia bagi nasihat. Walaupun rumah saya dah tenggelam tapi kita jangan sedih sangatlah katanya. Nampak? Dia jaga walaupun Allah uji seteruk mana pun tetapi dia tetap melihat kebaikannya. Itu ujian teruk. Ujian kebaikan pula. Setakat ni yang buruk-buruk ni saya perhati ada yang cerita yang bagus. Tapi yang kebaikan ni susah sikit saya nak jumpa. Terutama bila orang interview. Yang tuan tengok dalam FB ke, dalam TT ke, orang interview orang datang, orang tanya, what are you doing for living? Apa yang kamu buat dalam hidup ni? Orang pakai kereta mewah-mewah tu. Kan orang interview, buat apa hidup ni? Boleh pakai kereta macam ini? Saya cukup takut orang tanya soalan tu. Setakat ni saya dengar 10, 11 tak lepas jawab. Dia tak jawab dengan kekuasaan Allah. Ada satu tu lagi dahsyat. Nak saya kongsikan satu doa yang membawa kepada kekayaan. Dan Nabi Sulaiman dah mengamalkan doa ini. Yang bercakap perempuan. Belakang Mustang. Nyandar kat Mustang. Amalkan doa ni. Rabbi filli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu doa Nabi Sulaiman ketika telah siap menyiapkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Sulaiman doa, Allah bagi kerajaan yang tak ada tolak banding. Dia pun cerita, Allah kurniakan dia kekayaan. Dia sebut Allah betul dah tu. Yang tadi langsung tersebut dia sebut, tapi dia tak nampakkan bagaimana yang Nabi Sulaiman AS nampak ketika Ratu Balqis memuji akan kerajaan yang hebat. Nabi Sulaiman jawab apa? Ini ujian untuk aku. Tengok Nabi Sulaiman jawab. Yang tadi terbalik, ketika susah dia senang hati kan? Susah, senang, jangan tengok yang baik. Tapi ketika senang, orang yang faham tentang Allah dia tukar terbalik. Dia jadi susah kerana bimbang, dia melalaikan aku. Dia kena macam itu, mas sekalian. Cara dia kena macam itu. Ini semua ada dalam perbahasan hakikat kehidupan. Wallahualam, alhamdulillah, saya ambil panjang sikit masa ni sebab nak habiskan pengajian kita. Tamatlah. Mudah-mudahan perbincangan kita dalam pengajian syarah hakikat kehidupan ini, dan kita akan sambung pada pengajian seterusnya dalam Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran, dan saya akan bincangkan tentang pembahasan tauhid. Alhamdulillah, nanti pada masa-masa ke depan kita akan buat murajaah juga dalam kitab pengajian hakikat kehidupan ini. Wallahu a'lam, mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, kata-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.